jam lebih. Tulis sikit je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Muhammad Ustaz Ma'azam Abdul Samad, Esko Kerajaan Negeri, mengurusi Jawatankuasa Pendidikan, Agama, Komunikasi, Penerangan. Yang berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri yang turut hadir pada pagi ini, Maleh Al-Fadhil Ustaz Salim Mahmud Al-Hafiz Adun Bukit Lada, Datuk Romani Wan Salim Adun Bukit Pinang, Cik Muhammad Amri Wahab Adun Derga, yang berusaha Cik Muhammad Rizal Mat Razi, Pegawai Daerah Pokok Senar yang telah menyampaikan ucapan tadi. Saya pun tak sangka Mak Rizal ni minat buku ya rupanya. Tuan Haji Farouk Hassan Muhammad Husin, Pengarah Urusan Hassani Group, Ketua Jabatan Daerah Pokok Senar dan Wakil, para jemputan, ibu ayah, ada Pegawai Daerah Bandar Baru, Cik Manok, terima kasih mai jauh ha. Rajin. Yan. Oh, terima kasih. Lepas ni Opi Yan pula. Tuan-tuan sekalian, ni pertama kali kot saya main pesta buku. Di Kedah lah, di tempat lain saya duduk pergi juga. Terlalu banyak kata nasihat mengenai buku. Ada orang kata buku seperti kawan yang paling baik. Kalau kawan ada yang baik hari ini, esok berkelahi. Ataupun berkelahi hari ini, esok baik semula. Tapi berkawan dengan buku lebih daripada itu. Buku adalah kawan yang baik hari ini dan akan terus baik sampai bila-bila. Ada pepatah Cina menyebut, membaca 10 buku yang baik, yang bermanfaat adalah seperti kita mengembara 10,000 batu. Itulah nasihat yang perlu untuk hidup sebagai seorang yang berilmu. Ayat wahyu yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menitipkan pesanan Iqra atau bacalah. Justru walaupun zaman berubah, budaya membaca juga berubah. Daripada membaca buku dan kepada membaca gadget. Objektif kita ialah untuk mendapatkan ilmu menerusi pembacaan. Janganlah dah berubah-ubah. Ilmu mesti digali. Dia tidak datang sendiri. Ini perlu sentiasa diberi penekanan kepada anak-anak, terutama yang generasi muda yang kurang berminat untuk membaca, khususnya membaca perkara yang berfaedah. Walaupun kecenderungan kepada gadget sudah menjadi satu budaya, dan medium atau kaedah juga sudah banyak merubah. Misalnya orang lebih gemar melihat video daripada membaca teks. Namun kempen untuk menggalakkan orang membaca perlu diteruskan. Amalan membaca buku tidak boleh dipinggirkan daripada kehidupan, kerana sumber ilmu yang berguna untuk hidup zaman berzaman masih banyak tersimpan di dalam buku-buku dan kitab-kitab. Sehubungan itu saya ingin merakamkan tahniah kepada Tuan Pegawai Daerah Pokok Senar dan semua pihak yang terlibat dalam menganjurkan Pesta Buku Pokok Senar tahun 2024 yang kita adakan pada pagi ini, dan ini yang pertama di Malaysia. Hebat Pokok Senar. Bermula dengan ilmu. Tuan-tuan sekalian, membaca ni macam input kelang. Bahan mentah yang masuk ke kelang, ni membaca. Yang keluar pada kelang atau output itulah hasil daripada pembacaan. Kita mengharapkan output yang baik, barang yang berkualiti, produk yang sempurna, tapi kita tak ada input. Bahan mentah tak masuk. Jadi tuan-tuan, kilang kita tak akan dapat beroperasi. Sama dengan kehidupan kita, input yang kita perlukan dalam kehidupan ni adalah pembacaan. Bahan-bahan baru masuk dalam otak, kita proses jadi output, barulah kehidupan kita akan berkembang. Dengan itu kenalah membaca.
Datuk Saleh pun ada terbabit juga dengan industri ini. Terima kasih Pejabat Daerah Pokok Sena, Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Kedah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Hasani Bookstore. Alhamdulillah, penganjuran seperti ini adalah baik untuk kita semai minat membaca bahan yang berfaedah, khususnya di kalangan generasi muda. Di samping kita mengamalkan cara hidup berasaskan teknologi yang sesuai dengan keperluan zaman ini, tidaklah molek kita membiarkan anak-anak mengesampingkan buku-buku sebagai sumber rujukan dan sumber ilmu. Budaya suka membaca harus dipupuk dari peringkat kanak-kanak untuk mencapai hasrat membina modal insan yang berilmu. Jadi jadikanlah pesta buku seperti ini sebagai pusat kunjungan ibu bapa dan anak-anak sekeluarga. Bawalah anak-anak ke sini untuk menanam minat kepada buku dan membaca. Saya yakin anak-anak yang mendapat pendedahan awal menerusi program ini akan melahirkan rasa minat dan sayang terhadap buku. InsyaAllah akan mempengaruhi kehidupan mereka kelak. Perhatikanlah di sekeliling. Saya percaya tuan-tuan dan puan-puan akan dapat melihat perbezaan dalam cara dan gaya hidup, penampilan dan komunikasi antara seseorang yang banyak membaca dengan yang tidak gemar membaca. Sebab itu bagi saya penting untuk kehidupan ini sebagai jambatan ilmu dan sebagai sumber pengetahuan, kita harus membaca setiap hari. Saya dimaklumkan bahawa Hasani Books akan menyumbangkan buku kepada beberapa buah sekolah di daerah Pokok Sena. Saya ucapkan terima kasih kepada Hasani Books. Alhamdulillah, saya turut berbangga kerana slogan yang kita terapkan di bawah pentadbiran ini, Kedah Negeri Orang Miskin Berteduh, Tempat Orang Kaya Berbakti, telah dapat dihayati oleh peniaga-peniaga yang berjaya seperti Hasani. Saya percaya di sekeliling kita ada bermacam-macam kisah anak orang miskin sedar akan kepentingan ilmu dan membaca untuk mengubah nasib dan masa depan. Mudah-mudahan sumbangan Hasani ini akan membantu merealisasikan perkara tersebut. Ada seorang ketua polis negara. Di zaman persekolahan dia termenung dalam satu pesta buku kerana dia tak mampu membeli. Dia minat kamus. Kamus tu harga RM5. Tuan-tuan sekalian, oleh kerana cikgu dia nampak dia duduk melengung ya, maka cikgu dia tanya pasal apa melengung. Dia kata dia nak beli kamus, tak ada duit, walaupun RM5. Maka cikgu tu tolong dia beli kamus tu. Dan cikgu itu masih hidup sampai sekarang ni. Kebetulan cikgu tu orang Kedah. Ketua polis tu Tan Sri Hamid Bador. Ada peristiwa-peristiwa besar dalam negara kita ini yang bersabit dengan buku-buku yang kecil dan murah, tapi dia menjadi pengajaran selama berpuluh-puluh tahun untuk diceritakan. Cikgu tu orang India, duduk di Simpang Kuala. Tuan-tuan sekalian, buku ni saya sebut tadi input, bahan mentah. Kalau tak ada bahan mentah, kilang tak akan beroperasi dan tak akan ada output. Kalau ada output pun dia duk kilik tu je, duk pusing tu saja, tak ada benda baru. Jadi khusus kepada para pemimpin di semua peringkat, mesti ada pembacaan, mesti ada benda baru yang masuk ke dalam kepala kita untuk diproses menjadi output yang kita persembahkan kepada orang ramai. Barulah orang boleh ikut kita. Kalau kita jadi pemimpin, kita duk kiliak benda yang sama, apatah lagi kita balik 30 tahun ke belakang, 20 tahun ke belakang, cari balik musuh-musuh untuk bergaduh. Saya rasa ini bukanlah kepimpinan yang patut ada di zaman yang serba canggih ini. Kena bawa masyarakat ke depan, bawa rakyat ke depan dengan sumber-sumber ilmu yang begitu banyak. Jangan balik menyelongkar sejarah, kerana membetulkan sejarah tidak akan memperbetulkan masa depan. Sejarah dah berlalu. Tuan-tuan sekalian, kena banyak membaca. Saya pun cemburu juga kepada rakan-rakan yang begitu
banyak masa untuk membaca. Tapi kerana saya ada kebiasaan untuk menulis, walaupun sedikit pembacaan, tapi bila kita tulis balik, dia akan berkembang. Ya. Ini buku saya tulis. Saya tulis 10 tahun dulu. Baru cetak tahun lepas, hujung tahun lepas. Ini adalah real life, kisah-kisah benar yang terakam dalam memori, simpan situ. Oleh kerana saya percaya memori ini juga akan memberi faedah kalau turut dibaca dan dirasai oleh orang. Masa saya turunkan dalam bentuk penulisan pada tahun 2012, 2013. Saya simpan di muka buku. Oleh kerana dia jadi minat, maka orang minta saya cetak dan saya kumpul dan saya cetaklah. Lagi siapa tak beli lagi boleh beli ya. Ini kisah benar. Kisah yang bukan direka-reka, tak ada penambahan sikit pun. Pengurangan ada. Pasal kalau saya tulis ke semua, dia jadi panjang sangat, orang tak baca. Orang sekarang minat baca hak pendek-pendek. Jadi saya persembahkan dalam bentuk cerpen untuk dihayati. Untuk anak-anak, mungkin baca tak faham. Pasal tak nampak lah. Zaman dulu punya cerita, macam mana orang kutip botol pergi jual. Botol laku ke ayah? Anak saya tanya, laku ke botol? Laku cik oi. Orang tak tahu. InsyaAllah tuan-tuan boleh dapatkan di sini. Buku ini boleh dapat tanda tangan penulis dia. Handsome penulis dia kan ni. Jadi seniman. Saya ada terus menulis lah, untuk mengembangkan input-input yang masuk tu, dikembangkan dengan menulis semula. Dan kita elaborate setiap benda itu menjadi sumber-sumber untuk rujukkan orang ramai. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, saya harap pesta buku seperti ini diadakan di semua daerah dan akan memberi manfaat kepada rakyat Kedah. Akhir sekali, besar harapan saya pesta buku ini dapat dijadikan program tahunan di daerah Pokok Senah untuk menyemarakkan budaya membaca di kalangan masyarakat. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya rasmikan Pesta Buku Pokok Senah tahun 2024. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.